Okay, for this example, ni semalam kita tak pergi lagi. Example 6.2 ni kita ada dependent sources kat sini. Okay, so kalau tengok dependent sources, ini adalah voltage control by voltage yang atas tu. Okay, kita ada ini persamaan dia, voltage ni adalah 2Vx. Jadi 2Vx tu dia datang daripada Vx pada 1 ohm resistor. Jadi macam mana nak selesaikan? Setiap kali ada nak menyelesaikan lita yang macam ni, kena tahulah persamaan untuk Z parameters, which is kita kena tuliskan dia punya terminal voltage V1 dengan V2 lah untuk terminal voltage, sebab Z ni rumus dia Z sama dengan voltage bagi dengan dia punya resistor atau V divide by impedance lah, Z lah. Okay, sebab kita tak pakai R lah, dekat dalam ni kita pakai impedance. Ni adalah frekuensi punya circuit kan, frekuensi respon, frekuensi. Okay, so V1 is Z11 I1 plus Z12 I2. Yang ini kita ada Z21 I1 tambah Z22 I2. Okay, so kena ingat semalam tu bila awak nak selesaikan, kita cuba selesaikan bahagian yang depan ni dulu. Okay, selesaikan depan ni dulu, maksudnya yang belakang tu you kena set as 0. Macam mana nak set as 0? Current jadi kosong apabila you ada open circuit lah. Kat sini kita ada open circuit. So depan tu you gantikan dengan 1 voltage. Okay, kita cuba gantikan dengan 1 voltage. Jadinya dekat sini awak akan nampak. Dan kita start buat analisis lita. Analisis lita yang pertama kita nak selesaikan adalah Z11 sama dengan V1 per I1. So you kena cuba selesaikan lita ni, reducekan sampai dia dapat 1 circuit, sebab ni kiranya dah tak ada lah yang sebelah kanan tu. Okay, sebelah kanan ni tak ada, circuit awak yang ini saja. Ni bahagian ni. Cuba solvekan sampai awak dapat persamaan V1 dengan I1 sahaja. Okey, so untuk penyelesaian dia, Z11 adalah yang ini kan, kita tadi dah tambahkan macam ni. Okey, kita dah tambah macam ni. Jadinya dekat dalam ni, dalam contoh ni kita pakai nodal. Okey, sebab kalau pakai nodal, you just ada 1 node sahaja. Which is kita namakan voltage pada node tu adalah Vx. Kalau siapa tak suka pakai nodal, then you can do any other analysis such as boleh apply lah KVL. Okay, boleh cari dia punya loop equation. Okay, awak boleh cari loop equation juga kat situ. Okay, so ni saya nak pakai nodal sebab dia lebih mudah, sebab you ada 1 saja equation nak selesaikan, 1 node saja. So, apa yang dia buat adalah I masuk dekat sini, I masuk, sini I keluar, sana kita ada I keluar lah. Kalau kita anggap ini adalah voltage pada node tersebut. So, I1 sama dengan Vx divide by 1 current. Kan, sebab ni I sebenarnya apa? Untuk nodal, current masuk sama dengan current yang keluar. So, ni Ix lah. Okay, situ Ix. Plus dengan I, apa nak panggil tu, Ix2 lah, Ix2 yang masuk sini, Ix2. Okay, so nak dapat persamaan dia, current adalah voltage bagi dengan resistor. Ni pun ada ramai yang salah selalunya, sebab dia orang pergi campur-campurkan. Kalau sini current, dia letak sini voltage sajalah, tambah dengan current. Sini kadang betul lah V bagi Z, tapi sini voltage, so you kena divide dengan, semua must be divided by Z lah. Okay, so I1 equals to Vx divide by 1, ni dapat current kan, nak dapat current, voltage bagi dengan dia punya resistor kat situ. Yang kedua kita ada Vx, ni arah dia ke sini, sama arah, jadi awak tambahlah Vx tambah 2Vx divide by 6. 6 adalah total resistors kat dalam branch tersebut. Okay, so kita ada I1 sama dengan, ni samakan, ni darab 6, ni darab 6. Okay, so kita dapat yang ni.
Okay, lepas tu apabila dah dapat yang ini, then kita boleh selesaikanlah sebab semua tu dah dalam satu sebutan yang sama. Jadi awak ada kat atas tu kita ada 6, 7, 8, 9. So you have 9 Vx over 6. Okay, so bagi dengan 3, yang daripada sini lah awak dapat 3 Vx per 2. Okay, tapi apa dia Vx tu? Vx tak ada kan dalam kita punya persamaan, kita nak cari Z11 V1 per I1. Mana datang VX tu? VZ pula, VX. VX ni tak ada. Jadi you kena tuliskan dia dalam sebutan I1 dan V1. Macam ni. Okay. So VX yang kita ada adalah ini. VX sama dengan V1 tolak dengan I1 kali 1. Ni nanti kan confuse pula kenapa tolak current. Sebenarnya ni adalah V pada 1 ohm. V1 ohm. Okay. So Vx equals to V1 tolak dengan V1 ohm. Okay, V1 ohm. Okay, jadi awak ada persamaan ni. So, sebab kita dah selesaikan, tapi persamaan I1 ni, mana boleh awak selesaikan untuk cari Z11? Sebab Z11 tadi mestilah V1 bahagi I1. Tapi yang dekat sini awak dapat I1. Okay, betul. Tapi kat sini adalah Vx. So Vx ni macam mana nak gantikan? So you gantikan dia dalam sebutan V1 dengan I1. So selepas awak substitute, jadilah persamaan awak hanya melibatkan I1 dengan V1. Okay. So baru kita boleh selesaikan untuk Z11 ni. Sorry, yang ni. Okay, now dia punya Z11 adalah 5/3 ohm. Okay, tu baru settle untuk baru settle untuk equation Z11. Okay, so normally apabila you selesaikan apabila kita setkan satu I2 sama dengan kosong, awak boleh cari pada masa yang sama Z21. So Z21 adalah V2 per I1. So, macam mana nak selesaikan daripada Lita ini? Kena carilah persamaan V2 awak. V2 awak adalah V pada sini. Okay, V2 is the voltage at V2 ohm. Kan kalau current masuk sini, jadi voltage drop awak macam ni, arah ke sana. So itu adalah V2 ohm. Dan ni pula arah voltage dia ke bawah, negatif positif. Nilai dia adalah 2 Vx. Plus minus lah kat situ. Jadi V2 sama dengan V2 tolak dengan 2 Vx. Okay, V2 ada persamaan I1. Sebab kat sini awak boleh dapat daripada equation yang kat sebelah sini kan. Okay, so V2 sama dengan V2 ohm. Voltage yang kat sini bagi dengan tolak dengan voltage 2 Vx. Jadi tadi kita boleh selesaikanlah sebab you punya equation ataupun current yang flow dekat sini tadi. Jadi V2 boleh tulis V2 sama dengan 2. Okay, 2 darab dengan current yang masuk kat sini tadi saya panggil sebagai Ix2. Okay, dan tolak 2 Vx. Okay, so Ix2 tadi letakkan dalam persamaan yang ini. Okay, sebab kita tulis tadi dalam bentuk ni kan. So Ix2 awak adalah ini. Vx tambah 2 Vx per 6. Okay, 2 darab Vx tambah 2 Vx per 6. Okay, tolak 2 Vx. Okay, so ni boleh tulis persamaan dia V2. Okay, now persamaan awak akan jadi V2 dengan Vx saja kan, berapa Vx. Okay, tapi kita nak tinggalkan semua tu hanya dalam sebutan V2 dengan I1. So macam mana nak selesaikan? Yang Vx tadi samalah, kita ganti tadi Vx sama dengan V1. V1 tolak dengan V1 tolak dengan apa tadi tu? V1 tolak V1 ohm. Okay, itu adalah awak punya V1 tolak V1 tolak 1 ohm. Okay, so kita tuliskan balik dekat situ.
V1 tolak 1 ohm. So kita selesaikan balik lah. V1 tolak 1 tolak 1 ohm. Okey, jadinya awak kena selesaikan bahagian yang mana tadi. Kita dah selesaikan untuk sebelah sini kita ada. Ni saya nak gerakkan ni. Okey, tadi kita nak cuba selesaikan ni. So make sure that you tinggalkan persamaan semua dalam V2 dengan I1. Okey, then kita nak workout pula. Saya tak tunjuk sampai habis sebab saya nak awak cuba selesaikan. Sebab tu kita just bagi jawapan dekat situ macam mana. Okay, and then dah selesaikan untuk satu part. Maksudnya bila I2 kita set kosong, you cari Z11 dengan Z21. Ni dah dapat. So lepas tu kita buat pula untuk apabila kita punya equation. Sebab saya kena discardkan dulu. Okay, so kita cuba untuk yang kedua pula. Part tu adalah kita cuba dapatkan Z12 dengan Z22. Okay, so selalunya bila you setkan ni, cuba selesaikan Z22 dahulu. Baru kita selesaikan Z12. Okay, so buatlah you punya equation. V1 tadi kita dapat yang sebelah sini kita ada Z11 I1. Okay, yang sebelah sini tambah dengan Z12 I2. So ni tadi dah set kosong. Now we set this into 0. Then you punya V2 is Z21 I1 plus Z22 I2. Okay, next what you do is ini setkan kepada kosong. So kita tinggal cari yang dua ni lah. Ni kan Z12 yang ada persamaan V1 dengan V2. Okay, next what you do is persamaan Z22 awak akan jadi Z22 sama dengan V2 per I2. Z12 is V Okay, tadi kita baru sampai sini kan. Jadi macam mana awak nak selesaikan dia? Untuk I1 sama dengan kosong, start dia jadi open circuit. Yang sebelah sini tambahkan you punya V2. Okay, now kita work dari sebelah kanan. Sebab ni adalah you punya output port lah. Okay, so macam mana kita nak selesaikan Z22? Sama macam tadi, sebab yang bahagian sebelah sini dah anggap macam tak adalah sebab current satu adalah kosong. So tu tak ada voltage drop dekat sana. Now you kena cari V2 kan, persamaan yang mesti ada V2 dengan I2. Okay, solvekan bahagian yang sebelah sini. Jadi sepatutnya awak boleh lukiskan balik lita tu macam ni. Okay, dan samalah macam tadi kita apply kat situ adalah you punya satu voltage lah. Okay, voltage dia apa nama dia? Okay, voltage dia maybe V.
ambil lah tukar daripada voltage nama lain lah, tak boleh ambil Vx sebab ni bukan lagi single Vx, ni dah gabung lah Vy awak sama dengan plus minus sini tolak dengan sini, so you ada voltage drop pada 2 ohm tolak dengan voltage drop pada 2 Vx tu. Okay, so kalau saya akan cuba kaedah nodal. Okay, kalau saya cuba kaedah nodal juga. So that you dapat persamaan. Kat sini kita ada I2. Kan current masuk kepada node sama dengan current yang keluar lah daripada node. Okay, I2 sama dengan Vy divide by total dia yang kat sini adalah 5 tambah dengan Vy yang dekat tengah tu adalah 2. Ini kita ada Vy per 2 tolak dengan tolak tambah tadi tolak tambah dengan 2 Vx. Okey, bahagi dengan 2. Okey, so you dapat current yang flow dekat situ. Okey, dan kita selesaikan macam tadilah, gantikan, make sure akhirnya kita boleh selesaikan menggunakan V2 per I2. Tinggalkan semua ni dalam bentuk V2 dengan I2 sahaja. And then you work out untuk the next one pakai rumus yang lagi satu tu, which is kita cuba nak selesaikan V1 lah. Jadi V1 awak kat situ sama dengan V1 actually equals to V1 ohm. Okay, which is the Vx lah. Jadi bila awak dapat current yang flow dekat sini, kita boleh anggap ni ini adalah IY2. Cari IY2 dan darabkan dengan 1 ohm, definitely you akan dapat V1. Okay, so ini memang daripada dulu saya suruh student yang solvekan sebab dia quite tricky, so dia bagus untuk you punya exercise. Okay, jangan tanya kenapa saya tak selesaikan habis sebab saya nak awak semua cuba menyelesaikan yang ini. Sebab ni banyak contoh-contoh yang lain saya tak suruh awak selesaikan yang ada dependent sources, tapi saya rasa example ni example yang bagus untuk you cuba semua analisis lita yang you tahulah. So kalau tak biasa pakai nodal, maybe boleh pakai loop equation lah. Ataupun sebab kalau kat sini kita tak boleh nak reducekan lita dia. Okay, sebab kita ada voltage dekat situ. Selalu awak senangkan bila kita just ada resistor, you definitely boleh reduce kepada satu sahaja loop. Tapi yang case ni kita tak boleh reduce jadi satu loop sebab ada dependent sources dekat situ. Okay, so maybe dalam minggu ni sampai ke minggu depan, kelas kita minggu depan, saya minta semua orang cuba selesaikan ni dan selesaikan, dapatkan dia punya answers tu, especially untuk yang ketiga-tiga ni. Kalau saya tak suruh submit, nanti ada yang tak buat, jadi saya akan sediakan dekat author tu untuk you submit lah. Dan kalau mana yang tak faham macam mana boleh dapat kan, maybe you do the discussion with friends, tak faham macam mana dapat, you can always tanya saya lah macam mana boleh dapat macam tu. Okay, nanti saya akan masukkan yang mana-mana lita yang perlu you buat dan perlu disubmitkan. Okay, so jangan salah anggap kenapa saya suka suruh awak submit, sebab at least you ada peluang lah untuk buat tulis kan, try macam mana nak selesaikan you punya lita. Okay, next kita tengok yang dekat exercise semalam ni. Oh, ni exercise semalam Okay, exercise semalam ni kita ada bagi sini ada ZL, sini ada ZC. Okay, dan lita tu pun senang je. Lita ni kalau tengok secara kasar dia dalam bentuk T kan. Okay, T equivalent. Okay, sebab tu kalau awak terus tengok dekat answer je, kita dapat Z21 sama dengan Z12. Okay, sebab ni adalah T equivalent network. Okay, next macam mana kita nak selesaikan? Sepatutnya kita
start dengan equation tu. Okay, start equation yang inilah. Equation, bila saya mention about the equation adalah equation untuk terminal equation, which is whether V1 dengan ini so equation kita ini. Okay, Z11 I1 tambah Z12 I2 Z21 ni terminal equation apabila awak nak selesaikan Z parameter. Okay, next one adalah kita cuba selesaikan persamaan inilah. Persamaan ni dia selesaikan pakai loop equation. Okay, so selesaikan yang ni, lepas tu you selesaikan yang sebelah sini, kan kita dapat 2 ni. Okay, so ini adalah loop yang pertama. Ini adalah loop equation yang kedua. Okay, jadi lepas tu cuba rearrange equation ni. Daripada sini sepatutnya dapat B1 sama dengan, kumpulkanlah mana yang ada I1. So 2 tolak J4. Okay, dia mesti tulis dalam bentuk yang sama macam terminal equation. Sebab ni kita ada tambah tolak kan, tambah I1 dengan I2. Kita tak nak buat macam tu. Kita nak asingkan I1 dengan I2. So dapat 2 tolak J4 tolak dengan J4 I2. Yang bawah ni pula kita dapat letak juga I1 dekat depan walaupun susunan dia macam ni. So rearrange supaya bentuk dia sama macam ni punya terminal equation. So that from there you dapat V2 sama dengan tolak J4 I1 J4 dengan J2. So you have plus J2 minus J4 lah. J dengan J boleh tolak kat situ. Okay, so kita ada negatif J4 I1 tolak J2 I2. Okay, jadinya daripada sini kita boleh dapat yang ni lah, yang susunan ni tadi. So kalau tengok secara direct pun you boleh dah selesaikan kita punya rumus dekat situ, which is you ada ini dah bentuk dia sama kan. Dia dapat ini adalah untuk you punya Z21, yang atas tu Z12, tepi tu Z11 dan bawahnya ni adalah Z22. Okay, itu pakai loop equation. Okay, ataupun kalau you nak selesaikan pakai ini sekiranya okey, untuk yang ini pula, ini adalah kes apabila kita ada masukkan. Okey, kita try nak masukkan 1 ohm dekat depan ni. Kan asalnya ini adalah you punya. Okey, ini adalah data awak yang asal lah. Okey, support parameter yang awak cari tadi adalah ini. Tapi sekarang ni kita cuba letak kat depan dia ada input lain dengan resistor lain, dan kat belakang dia kita cuba letak satu resistor. So kalau kes yang ni kita panggil ni sebagai terminated two-port network lah. Ni dah masuk kes lain Ini terminated two-port network. Okay, yang asal tadi you just cari bahagian tengah tu kan, data dia ini, dan awak selesaikan untuk dia punya Z parameter. Okay, so daripada situ yang awak dah dapat Z parameter tu, sepatutnya awak boleh sahaja nak sambung dengan apa-apa input lah.
input dengan output dia macam ni. Kat depan ni awak boleh, kat belakang tu bahagian output port you boleh sambung dengan circuit yang lain. Kat depan ni pun awak boleh sambung dengan circuit yang lain. Jadi tengah tu you dah solvekan tadi. Maksudnya bila masukkan analyta macam ni dah tak payah buat analisis lagi semula lah. Tak payah cari, selesaikan dulu apa yang sini dah tambah-tambah semua tu. Kita just nak carikan loop equation kat bahagian depan ni. Loop equation kat bahagian input dengan loop equation kat bahagian keluaran. Okay. So, kita punya output, ini masih tulis juga. Ni adalah yang pertama tadi. Jadi, awak boleh masukkanlah Z11 ni apa, Z12 dia apa, Z21 dia apa, Z22 dia apa. So, ini ikut apa yang awak dah selesaikan tadi. So, dekat bahagian keluaran dia, kita ada V2. Ni V2 kan? So, V2 awak adalah V pada 4 ohm. So, tengok kat situ, current awak masuk ke dalam. Jadi, untuk voltage ni, since dia punya arah tu berbeza, kan, current awak keluar pada sini. So, ni negatif ni. Negatif, sini positif. Okay, current masuk daripada sini lah maksudnya. So, you dapat ini adalah V2 sama dengan negatif 4 I2. Okay, so ini kena tulis lah. Ini persamaan yang kedua. Dekat bahagian input port pula, kita ada persamaan yang disebabkan oleh pertambahan 12 volt tadi dengan 1 ohm ni. So, persamaan dekat situ kita tulis sebagai V1 sama dengan 12 tolak 1 ohm darab dengan I1. So, kalau saya boleh lukiskan semula yang kat depan tu kita ada macam ni. Ini kan. Okay, dan ini dah start masuk kepada 2 port network. Jadi V awak tu sebenarnya kat sini. V yang selalu tadi kita cari V1 sama dengan apa tu kan. Ni adalah you punya persamaan V1. So, ni adalah V1 yang awak nak cari, dah cari tadi tu. Okay, ni angle dia dan ni 1 ohm. So, persamaan dia you just cari dekat dalam loop yang depan ni. Okay, dah tak perlu cari lagi yang dalam ni. Tak payah. Okay, so now you have V1 sama dengan 12 volt tolak dengan current 1 ohm darab dengan current I1. Okay, so ni adalah persamaan yang ketiga. Okay, maksudnya satu you kena tuliskan balik persamaan terminal equation. Dan you kena tambahkan dia dengan output port punya equation dan juga input port punya equation. So that lepas tu apa kita nak buat, kita selesaikanlah. Selesaikan supaya persamaan ni kan kita ada V1 dengan V2 ni. V2 gantikan masuk dalam sini. Yang ada V1 ni gantikan masuk dalam persamaan yang ini. Okay, so sama macam awak buat persamaan gantian ataupun persamaan serentak kan. So that daripada situ kita boleh selesaikanlah mana-mana current. Contohnya soalan ni dia nak cari current yang lalu dekat sini. Current yang lalu pada 4 ohm. Maksudnya itu adalah I2. Okay, so the I2 is 1.61 dengan phase dia 137.73. Okay, so ni dah masuk case lain lah. Ini adalah nama dia terminated 2 port network, di mana dekat bahagian masukan ataupun keluaran dia akan ada tambahan lita yang lain. Okay, sama case dia macam you apply, you beli satu sistem kan, you just nak test input dengan output dia, kalau masukkan ni keluaran dia apa. Okay, so kita just masukkanlah apply satu circuit yang baru dekat bahagian input dengan output. Dalam ni sistem yang awak beli tu awak tak kacau pun. Okay, dia dah memang ada satu network impedance untuk 2 port parameter tu. Okay, ada apa-apa soalan tak so far untuk terminated 2 port network ni? Apa saya buat ni? Okay, ini pun sama ni case dia adalah Z parameter with terminated. Maksudnya terminated tu yang kat bahagian hujung ni lah. Okay, tapi mula-mula kita kena selesaikan dululah bahagian dalam ni. Okay, make sure you boleh selesaikan ni supaya kita boleh dah settlekan berapa dia punya Z parameter, dan kat sini awak bolehlah tambah circuit dia macam ni. Okay, ni case yang sama. We modify network as shown by adding elements outside the 2 port network. Yang tengah ni adalah you punya 2 port. Okay, start dekat sini. Okay, case dia untuk yang ni okay, kalau contoh daripada sini ni kita dah selesaikan dalam example 1 semalam. So daripada situ sepatutnya you akan dapat Z parameter awak inilah. Okay, Z parameter kita ambil untuk
memendekkan masa lah. Kita tak calculate balik semula sebab ini daripada Lita ni daripada example 6.1. Okay, so kita dapat Z parameter awak macam ni, 20 untuk Z11, ni Z12, ni Z21, ni Z22. Okay, so kita kiranya apply balik dan masukkanlah kat sini you punya Z tu tadi berapa tu, 28. Okay, 8, 12. Okay, and then buat dia punya terminal equation. Terminal equation yang awak ada adalah ini kan. So ini adalah terminal equation. Lepas tu buatkan persamaan yang ada dekat bahagian depan ni. Okay, persamaan depan tu pakai loop equation macam tadi. So kita punya V1 adalah 10 tolak 6 kali I1. Ni dekat input port. Okay, persamaan dekat input port. Persamaan pada terminated network tadi kita ada negatif 4 I2 sebab current you macam ni. So current masuk, mana-mana yang current masuk terminal tu jadi positive terminal. Jadi you punya voltage V2 sama dengan negatif 4 I2. Okay, so you dapat persamaan dekat terminated. Okay, terminated ni dekat output port lah. Okay, so kita ada 4 persamaan. Okay, untuk case apa-apa parameter with terminated network, awak mesti ada at least ada 4 persamaan baru dia boleh selesaikan dia punya apa-apa current ataupun voltage yang dia minta lah. Okay, so contohnya untuk yang ni kita ada 4 persamaan. Kita ada yang ni 1, 2, 3, 4. Jadi substitute yang V1 ni dalam persamaan V1, V2 you substitute dalam persamaan terminal equation V2. Okay, so daripada situ kalau tengok semua ada I1 dengan I2, I1 dengan I2, jadi awak boleh selesaikanlah gantian ataupun persamaan serentak.